Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma 'ala Allah tawakkalna. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيع لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang yang dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bertemu dan bersua muka dalam ruangan yang berkah ini. Dan kita bersama dengan tajuk Al-Marhumuna fi Sunnatin Nabawiyah, mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sidang ikhwah dikasihi, kita bersama dalam siri yang ke-6 dalam siri ini insya-Allah. Dan kita kesambung di antara kisah-kisah rahmat Allah Subhanahu wa taala dia nak bagi kepada hamba dia melalui yang mana kita telah sebut katanya ittiba'ul janaiz, iaitu kita ikut jenazah dari rumahnya ke masjid. Di masjid kita solat ke atasnya dan kita ikut terus pada kubur sehingga ditanam. Sudah selesai ditanam, maka kita dapat bawa balik dua pahala, satu pahala, satu qirat, iaitu sama besar dengan bukit Uhud. Maknanya kita boleh balik pahala sama besar dengan dua buah bukit Uhud. Itu bagi orang yang turut sampai kubur. Adapun orang yang ikut sampai pada solat saja, kemudian dia tidak ikut pada kubur, dapat satu qirat, satu pahala yang sama besar dengan bukit Uhud. Itulah antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 mana kita sebut katanya kita kena jaga. Kita kena pukpong, jaga maruah, jaga nama, jaga diri, jaga saudara kita daripada kena mengupak, daripada kena kecek, kena kena dicerca, apa tu, kita kena jaga dia. Dan bila kita jaga dia tu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dinding di antara kita dengan neraka, dan Allah Subhanahu wa taala dia akan menjauhkan muka kita daripada api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala dia akan membebaskan kita daripada api neraka. Itu yang mana kita sudah sebut. Yang ke-11 hari ini insya-Allah sebagai sambungnya daripada kisah-kisah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Yang ke-11 iaitu melalui apa tu, melalui indharul mu'sirin. Mana kata anzara, kita beri tangguh. Anzara yunziru inzaran. Qulu unzurna wasma'u. Unzurna mana kata intadhara, wi masa, wi tangguh kepada orang susah. Baiklah, dia buta kita, pas dia duk hijau dah duk gapo dah tak ada dengan dia hijau dengan apa? Dengan dia hijau dan dia nak bayar tu panggil tu tak ada dengan anak dia tu ramah kok tu kok ni, kita pun beri masa pada dia. Kalau kita tak ada gaduh tak apalah. Kalau kita gaduh kita gapo kita goyak ke dia. Kalau kita ni orang ada dah. Dan kita ayat dia dah kalau siapa bulan marilah jumpa. Mai bayar kedak, kalau mari royak tak apa dah. Royak kata
Pak cik, amo dok kerja lah ni tu. Boleh 100 hari. Pas 100 hari mana nasi anak, mana susu anak. Tangguh sikit boleh tak? Nanti insya-Allah Tuhan bagi rezeki luas sikit, amo nak bagi, amo nak beri. Boleh tak? Bagi kita orang ada ni, kita ke apa? Kita wi masa, wi tangguh pada orang yang susah. Sebagai satu hadis yang di riwayat oleh Abil Yusri yang dikeluarkan oleh Muslim. Yang dikeluarkan oleh Muslim. Rakam hadisnya 3006 atau 3006. Mana kata daripada Abil Yasri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Makna apa sini? Man anzara, siapa yang beri tangguh, siapa yang beri masa kepada orang susah, dalam nak bayar hutang ke, dalam apa saja kita beri masa pada dia, tak apa dah. Yang susah. Sepengah budak dia susah ngaji, susah apa tu, kita boleh kecek dengan dia. Minta boleh kecek, minta boleh royak kita kata dia susah tak nak main ngaji dengan sebab apa. Nampak tu? Atau minta tangguh peksa ke sebab gapo. Bang kata kita boleh kecek, ada pun dia tak tahu hari dia. Begitu gak haru pitih gapo tu. Dah yang nak bayar, yang nak gapo, tapi dia susah lagi tu. Kita kena beri tangguh, beri masa pada dia. Man anzara, siapa yang beri masa, siapa yang beri tangguh kepada orang susah, aw wada'a anhu, atau pakai tak ambil, tak kira, tak pakai maaf kalau dah panggil tu wada'a. Bukan wada'a alaihi dah, wada'a anhu. Mana tak ambil hak duk serabut dah di atas kepala dia, hutang baik ke apa baik, ambil tahu. Benar tu. Mana tak tinggal atau maaf selalu dah. Jadi hak kantor mula-mula ni kita wi tangguh ke dia. Wi tangguh pada dia 2-3 bulan dah. Nampak tak ada kebenar di mana ni. Tak ada kebenar, tak ada nampak ada gawe nak bayar di mana ni. InsyaAllah. Maka kita ni wada'a anhu bani belalah amma maah lah, belalah amma taksi, belalah amma dekah, belalah amma berilah sudah. Orang lagu ni Tuhan ayat kata adallahu Allah. Nabi ayat kata adallahu Allah. Nabi sebeda kata Allah Taala akan meneduhi dia. Pada hari kiamat tu dah kita sudah tahu kata mentari dekat dengan kepala kita sejekal. Bila kita buat macam ni tu Allah Subhanahu Wa Taala dia akan meneduh kita hatta payung atau menjadikan payung siapa, bayangnya siapa, kita duduk di bawah bayangnya Allah membayangi dia. Mana tak Allah meneduhkan dia fi dhillihi, di bawah bayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Yauma la dhilla illa dhillihi. Pada hari yang tidak ada bayangnya atau tidak ada bayang melainkan bayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik mana tak kena duk mikir banyak, sudah. Dah aku tak tengok ke, aku tak tahu juga, sudah kita beri email kata Allah kata. Dah orang lagu ni duk akan di bawah bayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik cai salah dah. Tak kena duk mikir takwil tu takwil ni dah. Masya-Allah. Ni nak atakal bahaya orang yang tangguh sikit wi masa, hai okat kepada orang yang susah. Nampak tu, bo nampak susah doa tak boleh bayar juga, pas janji-janji nampak tak boleh pergi ni. Kalau rapah kata dia rapah umur dia nak hidup mana? Dia susah. Inilah aku maaf padamu. Kita akan berada di bawah bayangnya yang di mana tak bayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, yang pada hari yang tidak ada bayangnya selain daripada bayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni hadis dikeluarkan oleh Muslim. Yang ke-12 pula.
al-wudu was-salah. Di antara Allah SWT nak bagi pada kita gambaran rahmat Allah SWT kepada kita. Tengok tadi tu kita buat rahmat pada orang, kesian pada orang tu, hari kita tu duduk bawah teduh dia. Yang ke-13 pula, kita ambil wudu dan kita solat, maka wajiblah bagi kita masuk syurga. Tuhan jamin dah kata kita akan masuk syurga dengan kita perbuat atau kita membuat macam ni. Daripada Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, yaqbalu 'alayhima biqalbihi aw yuqbilu 'alayhima biqalbihi wa wajhihi, illa wajabat lahul jannah." Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Daripada Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin," tidak ada orang Islam, tidak ada seorang Muslim yang berwudu, ambil semaya lah, fa yuhsinu wudu'ahu, dan dia ambil dengan cara molek, dengan cara kena, cara betul, cara comel. Nah, basuh tangan molek, gonyoh molek dua belah. Nah, nampak tu sudah ambil semaya dengan tangan, buka air sekadar. Nah, yang ni berderah macam apa tu. Dah mengata bazir, komo. Nah, komo siap. Nampak tu? Madmadah, kita pun ambil air masuk dalam hidung kita. Serok derah. Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Musrok air masuk derah dalam hidungmu. Dah, lepas tu musah derah tu baik. Itu baik penyakit habis tu. Orang ada sainak, ada gapo tu dalam tu, orang ada dia panggil terduai gapo nama pada ingat semaya. Daripada ambil apa? Ambil semaya. Serok derah masuk. Mula-mula ni masa itu juga masa sakit di hidung. Dan lama-lama dia biasa tengok orang Arab kan. Dia serok serok. Yo apa patut dia seh. Tu baik. Penyakit tu baik. Sebab itulah Nabi kata wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Dan hendaklah kamu buat derah. Kamu buat dah serok derah masuk. Serok masuk. Lepas tu sah derah. Buat apa? Nama itu penyakit tu. Malaikat kita puasa slow-slow lah. Tapi kalau kita ni pakai tek-tek gitu ya di hidung, tak nak serok masuk derah. Nah, sampai tu kata banyak nah, nyakit semua hidung apa nama, sebab yang nyakit penuh. Kita duk serok semua kan. Nah, kita duk serok okok katik, duk serok. Dah asap okok, walaupun kita tak ada isap, tapi kita duk dekat dengan orang isap okok. Kita duk serok ke apa, serok asap kereta. Nah, kita duk di mana tempat-tempat ada asap kuat-kuat tu Ada kita duk serok asap bakar. Nah, bakar, tapi kita duk bakar benar, bakar jerami, bakar apa, ini masuk ke hidung kita. Dah, mana tak? Benar kita tak dapat banyak. Fok duk kerja kayu, fok duk kerja seming, fok duk kerja besi, fok duk kerja apa. Ya, masuk ke hidung tu betul lekat. Bila lekat tu sakit, mana terketak hidung. Dah, jadi semua hidung ini apa tu? Mana tak cara dia tu wa baligh fil istinsyaq. Hendaklah kamu masukkan air ke dalam hidung, lubang hidung tu dengan cara mubalaghah, dengan cara banyak. Masuk banyak dalam hidung kita tu. Lepas tu serok derah masuk, lepas tu seh derah tu baik. Nah, ni mengata antara cara ubat. Nah, ubat orang apa nak orang nak ubat orang yang kena, orang yang ada penyakit sainat ke apa tu. Jadi basuh muka, wigata. Nah, ambil mano sekat mano, basuh tangan, nah, sapa lengan. Nah, sapa siku. Masuk lengan kita, siku ke apa tu. Yang ni dak hafal siku, buat wi lebih. Panggil tu orang lebih ni, mana tahu buat wi lebih. Perah. Nah, perah takut tak rata. Bagi tu gak rambut kita. Nah, kita mari sapuh. Ambil air, nah, sapuh di rambut kita, sapa dan kepada telinga kita urutkan telinga kita dalam luar, tak payah belakang. Lepas tu kelip mari semula pula. Nampak tu? Lepas tu kaki kita seluruh kita ronyoh kok.
Dah ronyoh kok jari-jari. Dah. Nampak tu? Buku lali. Kok mana lagi? Dah tumik ke apa tu. Dia kena belakang tu. Bila kita buat lagu tu. Fayuhsinu wudu'ahu. Thumma yaqumu fayusalli raka'atain. Kemudian dia bangun. Dia semaya 2 rakaat. Ulama katanya. Nah. 2 rakaat panggil sunnatul wudu'. Semaya sunat. Ambil semaya. Nah. Yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi. Nah, dia buat saat ni tu dengan hati dia dan dengan muka dia tadi tu. Mana tak? Dengan ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Malaikat yang buat saat ni wajabat lahul jannah. Malaikat dapat syurga bagi dia. Wajiblah syurga bagi dia. Masya Allah. Ni memang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Buku bersih saja ni. Ambil asmaya. Nah, wak molek gonyoh molek kok tu molek wi sapa wi rata. Nah, wi lebih. Lebih pak kena air dah. Bukan lebih air pakai dah. Steamer ambil asmaya. Tu bukan tu. Dah itu bukan dia. Dia saudara dikasih. Ini dak wajibat lahul jannah, dapat syurga bagi dia. Ini kesek-kesek rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Juga daripada Amr bin Absah, dah hadis ni sama juga dikeluarkan oleh Muslim juga. Daripada Amr bin Absah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin yaqrabu wudu'ahu fayatamadmadu wa yamujju wa yastanshiqu fayanthuru illa jarat khataya wajhahu وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته من الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا جرت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. Allahu Akbar. Hebatnya kita orang Islam ni. Boleh pahala semua. Ampun dosa semua. Masya Allah. Makna apa sana? Daripada Amr ibn Absah radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Nabi SAW, tidak ada seorang daripada kamu yang mana dia ambil asmaya, ambil wudu, fayatamadmadu wa yamujju, dia komo syah, wa yamujju, dia kuek tu baik pula. Ya komo, dia ambil air masuk mulut, lepas tu dia komo, dia kuek. Panggil dia yamujju. Wa yastanshiqu fayanthuru, kemudian dia serok air masuk dalam hidung dia, kemudian dia seh tu baik. Malaikat jarat khataya wajahahu wa fihi wa khayashimihi. Malaikat luruhnya jarat mana tak berlari, mana tak lari. Jarat ni tajri min tahtihal anhar, berlari di bawah di bawahnya itu sungai-sungai. Jara yajri. Jarat mana tak dosa tu luruh. Dosa tu jerak atau mengata luruh turun, tubik. Dosa dia tu tubik. Luruh, jatuh daripada muka dia dan daripada mulut dia, daripada hidung dia. Masya Allah, kita seh ya. Tubik benda apa? Benda kotor atau kekotoran. Kekotoran, tapi bersama dengan benda semua tu baik, dosa tu baik juga. Lalu kita basuh apa saat ni? Kita basuh mulut. Kita komo dan kita ambil air masuk dalam hidung. Tu baik dosa melalui. Kita buat lagu tu baik sekali dengan air hak kita kuat dan air hak kita seh hidung saat ni. Masya Allah, Masya Allah. Thumma idza wasala wajhahu kama amarahu Allah. Kemudian apabila dia basuh muka dia seperti mana disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, illa jarat khataya wajhahu min atrafi lihiyatihi ma'al ma'.
Bila dia basuh muka dia seperti mana Allah SWT ajar, Allah SWT kehendak, maka tubiknya luruhnya dosa dia daripada muka dia melalui sehingga hujung janggut dia. Tertubik kau melalui hujung hujung janggut dia tu, masya-Allah, masya-Allah. Dan kemudian dia basuh tangi dia sampai kepada siku, malaikat luruhnya dosa dia melalui jari-jari tangi dia tadi bersama dengan air. Thumma yamsahu ra'sahu kama amarahu Allah illa jarat khataya ra'sahu min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Kemudian dia sapu kepala dia. Kemudian dia sapu kepala dia, maka luruhnya jatuhnya dosa melalui dengan apa? Dengan hujung rambut dia tu. Kemudian thumma yaghsilu qadamaihi ila al-ka'baini kama amarahu Allah. Kemudian dia basuh kaki dia, ambil di hujung ibu kaki dan hujung anak kaki, hujung jari kaki semua tu sampai kepada buku lali, sampai kepada tumit ke apa tu. Seperti mana tu Heraya, malaikat dosa dia tu luruh daripada ujung anak jari dia. Masya-Allah. Kemudian bangun, kalau dia bangun semaya dan dia puji Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia apa yang kata asna ni puji juga, hamidah ni puji juga. Dan dia membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tu ikhlas diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ambil semaya siap, dia semaya. Ya semaya, ya tahmid, ya thana, ya puji, ya tamjid, ya membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan wa farra qalbahu lillah, dia ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat dia tu dan dia sudah semaya, Pak, malaikat dosa dia pun tubik mari luruh gi bersama dengan dia sudah semaya, Pak, dosa dia tu luruh habis dosa dia, sucinya dia, bersihnya dia tidak adanya dosa seperti mana dia tu seperti mana dia tu tubik lahir daripada perut ibu dia. Tak ada payah ni. Ambil semaya molek ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tubik pada dosa kita. Tiap-tiap kanton tadi tu komo pun luruh dosa, seh hidung pun suruh air masuk ke hidung, seh tubik ampun dosa. Gapo lagi? Luruh habis dosa. Basuh muka pun luruh dosa, basuh tangi pun luruh dosa, sapu kepala pun luruh dosa, basuh kaki pun luruhnya dosa. Sudah semaya pun habis dosa. Habis dosa kita, sucinya kita seperti mana kita beranak daripada perut ibu kita tu tubik mari bersih luweh, tidak ada dosa sikit abuk. Masya-Allah, masya-Allah, ini datang rahmat, gambar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad ni mudah-mudah ya dah. Dua sok mudah kita. Hari ni insya-Allah kita jadi niat kata, ya Allah, aku dengar tadi hadis Nabi mu, ya Allah, aku nak baik tu, ya Allah, aku nak macam tu, ya Allah. Kita ni kadang-kadang kita tak khabar kata kita nak asmaya tu habis dosa. Hak semua, hak debu, hak gapo lekat di muka kita, di tangi kita tu luruh dengan air, dosa pun sama dengan air tu juga. La ilaha illallah. Yang ke-13 pula di antara gambar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ad-du'a fil aswaq. Kita berdoa di pasaran. Mana kata kita berdoa di kedai-kedai. Aswaq ni suq ni pak jual, pak beli, pak jual, pasaran dah. Pak kita ni terlaknat. Hang sebesar. Tempat orang duk jual barang ni apa tu, dinamakan aswaq. Jadi bila kita masuk dalam pasar, pergi di supermarket, pergi di
hang besar-besar lagi tempat agak jual. Ada mau mahakam, dia mau buat sabda. Dah, ikutlah. Gapo-gapo tu. Maka kita masuk, kita berdoa. Nah, kita berdoa. Masya Allah. Nabi pesan pada kita. Ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Nah, hadis ini hadis hasan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa hasanah ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة. Allah, banyak pahala ni. Nah, hadis hasan. Nah, mana apa sini? Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Nabi SAW, man dakhala as-suqa, siapa masuk pasar. Padahal tempat hak paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu aswaquha. Abghadul amakini ila Allah aswaquha. Wa ahabbul amakini ila Allah wa ahabbul buqa'i ila Allah masajiduha. Mana kata semerka-merka tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu pasar. Kedai-kedai. Tu saya tak tahu kena mana pak kedai-kedai ni. Pak pasar apa? Nah, ada belaka. Ada kecek tak betul. Time kilo silap mata kilo. Janji tak betul, tak ada amanah. Ni benda di mana tak? Nah, apa? Mana tak tempat yang paling dimurka oleh Allah, aswaquha, iaitu talak tantang. Pasar. Ya ada belaka. Tepat tengok. Dia mau nak pergi mengeceh retina pun situlah. Nak kecek yate pun situlah. Nah, ada belaka lah. Dia dalam pasar tu. Tapi kena pergi tak pasal dia. Kita kena pergi apa? Nak beli barang. Beli nak gapo. Lah ni senang lah ni pasar dalam line, dalam gapo, dalam Facebook. Benar-benar orang jualan. Ikut nak. Oh ya je, kita nak kecek dengan bini kita ya. Bukan terosak. Dah terosak duk hidup tu. Kita nak kecek dengan bini kita. Hari ni wasa nak beli tayar kereta. Ada start naik. Naik 2 3 buka terosak naik dah. Tayar kereta ke murah weh. Jiha ni, kedai ni. Duk start buka Allah lemon ni. Ya dengan mana pandai for dia dah. Hari ni kita kecek atau kita nak beli ini basuh. Duk kecek dengan bini ya. Kecek bahasa Sia. Bahasa Melayu je reti. Nah, kita dah kecek dengan bini kita nak belinya basuh. Dah start naik dah. Dah buka Facebook pak naik dah. Ini basuh. Jiha ni. Hak ini basuh buka depan. Hak buka atas. Hak kering. Hak tak kena pakai air. Hak. Aduh, dengar pandai ya dengar. Nampak tu ni mata bijak dia tu. Dah, ya hatta terosak pada kita tu. Bukan sekadar kita beli terosak. Tak. Dah. Ya buh. Gapo ya bu kerang gapo tu dak memang kata kerang nanti nak dengar nak bear dengar kita kecek gapo. Nah, sebab tu tak terosak ni kita kena reti ti. Gapo ada dalam dia. Dah. Cuba terang tengok kita kecek sikit gapo, kayu, kereta, enjin, seluar, baju rosak naik no. Nah, ni dia apa dia pandai apa dia. Tapi nak ayat kata pasar ni walaupun kita tak gila ni ada dalam terosak kita. Kedai-kedai talak online banyak dalam terosak. Artinya bila kita pergi kedai atau kedai-kedai ni pasar-pasar ni panggil tempat yang dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tempat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala masajiduha, iaitu masjid-masjid dia. Masjid-masjid ni tempat yang disuka oleh Allah SWT. Celah kalau masjid ni pak orang berzikir, baca Quran, pak orang iktikaf, pak orang gapo.
Dah. Faham situ dah. Artinya kalau kita masuk dalam bandar, dalam pasaran, masuk dalam hang, masuk dalam gapo? Dah, masuk dalam nak kerana gapo tu. Nabi kata siapa masuk pasaran, pasaran. Dan dia berkata, dia ucap La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata lagu tu ya. Maka Allah SWT akan catat bagi dia 1000 hasanah, alfa hasanah. Apa weh? 1000. Nah. Nampak tu? Kalau 2000 baik lain, ni 1000 mana tak? Akor 1000 kita mari tambah pula 1000. Jadi berapa? Berapa nuai ni? 8. Kalau nes juta, kalau 1000 ni dah muka 4 dah. 4 nuai dah. Mana tak? 1000 1000. Mari tambah pula 1000. Jadi berapa? Dah, aning pan. Masuk pula. Nah, nuai ke apa? Kalau 2 lagi, nuai sen. Nah. Nuai lan. Nah. Kalau wapo tahu saya tak kenal kira lah. Banyak. Tuhan bagi pada dia 1000 hasanah. Dan Tuhan maha anhu, Tuhan ampun 1000 dosa. Wa rafa'alahu alfa darajah. Tuhan akak darajah dia tu 1000 darajah. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Tuhan bina bagi dia rumah dari syurga. Oh, hebat sungguh. Habis itu setengah-setengah di antaranya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia buat hadis ni. Mana kata, ya Ammar, ada ya pergi di kedai apa? Pergi di kedai, pergi di pasar, pergi nak bukan nak beli. Ya pergi masuk pak tu. Dia kata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa hasanah. Mana kata dia kata lagu tu Allah Taala tulis. Mana tak boleh adik jogi hari-hari nak pahala ni. Pen pahalan ke, roilan ke, menlan ke, tahu tak pahala dia? 1000. Dah 1000 pahala, diampunkan 1000 dosa, diangkatkan 1000 darajah, dan dibina bagi dia rumah dari syurga. Bagi kita tak say. Ustaz nak, kita nak, mari kita kata. Lepas tu kita nak semua, nak pagi, nak petang, nak malam. Dah. Kita kata nah. Payah ke? Pasal tak ada payah. Gapo tu? Cuba kita baca bersama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tamuh 2-3 kali. Dah gapo tadi ni? Nanti ustaz tulis insya-Allah di akhir lagi kita tulis. Before kita pakai pakai baca insya-Allah. Bila baca diberi pahala 1000 pahala, diampunkan dosa 1000 dosa, diangkatkan darajah peringkat kita 1000 peringkat, dibina bagi kita pula rumah di syurga pula. Fak kita nak berlaku ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi dah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca dah sama dah. Kita baca sekarang dah. Balik ke. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas maya ke 10 kali, ingat tak? Nah, dan kita baca 100 kali ke dalam azkar kita tu kan. Nah, lepas tu kita tambah ni sikit ai. Tambah ke apa? Lepas pada yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khair. Tambah tu ya. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khair. Kalau siapa dah luar boleh tulis. Dah tulis untuk apa? Untuk tulis dalam chat apa? Nah, tulis supaya apa? Supaya orang lain boleh baca kata. Gapo sani? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh rahmat Allah Subhanahu wa taala 1000 pahala. Boleh ampuni Allah Subhanahu wa taala 1000 dosa. Boleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 darajah. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan dibina bagi dia rumah dalam syurga. Allahu akbar. Allahu akbar. Ni kita dah nak. Nah, kita dah nak. Ya saudara dikasihi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyaklah. Nah. Kesel-kesel yang mana kita pahal katanya Allah SWT bagi pada kita. Sampai pada Allah SWT jadi pada kita perintah supaya kita buat amalan mudah-mudah ya kadang-kadang. Kadang-kadang tak kena bangun duduk tepat tak apa. Tidur ke, menyengeng ke, duduk menyana ke, bela-bela kita duduk atas katil, bela-bela kita duduk atas batah. Boleh kata. Nak untuk masuk syurga ni rahmat Allah ni mudah-mudah ni. Seperti mana Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Hadis ni hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan Abu Nuaim. Hadis ni hadis sahih. Barang siapa berkata la ilaha illallah mukhlisa, dengan ikhlas daripada hati dia, dakhalal jannah, masuk syurga. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah nafa'atuhu yawman min dahrihi yusibuh qabla dhalika ma asabah. Nampak tu? Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah ni nafa'atuhu yawman min dahri. Dia dengan kita kata la ilaha illallah ni, Allah SWT beri kita selamat satu ketika daripada hidup kita semua ni, dengan sebab kita kata sekali ya, Tuhan jaga kita. Masya Allah. Jaga kita, boleh kita selamat daripada segala. Ni mana kata benar yang benar sikit, benar sikit tapi boleh pahala, boleh promotion banyak-banyak sungguh lah. Hadis ni sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Nuaim dan Al-Bazzar dan bisanadin sahih. Lagi pula daripada an walidi Abi Malik Al-Ashja'i marfu'an, hadis marfu'. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa berkata la ilaha illallah dan dia telah kufur dengan apa yang selain yang diibadat selain daripada Allah, ya kufur. Aku tak itu. Aku tak ibadat, aku tak sembah selain pada Allah. Ni. Maka haruma malu, orang ni kesal dia tu, balasan dia, maka harta dia haram dah. Nak buat gapah, nak buat apa tak boleh. Wadamuhu, darah dia haram. Jadi dia orang Islam lah. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perkiraan dia tu di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Lagi pula an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis tadi hadis Muslim, ni pun hadis Muslim juga. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Atau harramallahu alaihi an-nar. Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harrama Allahu alaihi an-nar. Allah taala mengharamkan neraka ke atas dia. Banyak lagi lah hadis-hadis yang menunjuk pada kita kata Allah ni rahmat, kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni banyak. Antaranya buat ucap benar sikit je, benar pendek-pendek je, boleh banyak ganjaran dan pahala seperti mana kita tengok tadi. Itu sudah kita sebut berkenaan dengan kasih. Kita mari tengok pula berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan dalil-dalil yang memberi bukti katanya dalil pada Quran dan hadis Nabi SAW yang membuktikan, yang menunjukkan katanya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gapo tu ayat-ayat, gapo tu hadis-hadis yang menunjukkan pada kita katanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kita mari tengok pula. Tengok melalui hadis dia. Melalui ayat Quran dia. Mana kita dapati ayat mula-mula sekali yang kita duk baca semua dalam surah Al-A'raf ayat 150 ni. La ilaha illallah wa rahmati wasi'at kulla syai' wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat aku tu meluasi segala, meluasi apa saja. Mana tu rahmat aku ni kena habis. Orang kafir, orang Islam, binatang, batu, air, kena habis rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa kira dalam semelah ni. Dalam semelah kami ni gapo Tuhan suruh apa? Nabi suruh kita buat ahsinul qatlah, bunuh wi molek. Semelah wi molek. Di antaranya asah pisau wi tajam. Di antaranya jangan video kelih guria dok kena semelah. Di antaranya semelah cepat, jangan lama, jangan duk main sikit-sikit. Semelah sekaligus gup. Wi putus orang. Orang tu orang ni wi mati dengan cepat. Itu semua tu belum daripada kita nak semelah tu mana tak cerak dah. Kita kena hadap kepada kiblat. Kena sebut nama Allah. Hak tu syirat dah. Hak ni hak biasanya kita nak ia mapuh ni. Kalau benatai-benatai ni. Betul lah. Orang pun sama juga. Orang kalau dia mau terbunuh orang, lepas tu diigat oleh KJL dan kena bunuh balas nak gapo tu. Kena cepat. Asah tajam, kerak cepat. Jangan seksa dia, duk main apa, duk main. Duk main itu tak pengata tatah dah. Duk main hiri sikit bukan dia lagu tu. Seperti mana orang duk ngenak orang learning tu. Tahu dah tadi tu kena hukum bunuh. Tapi duk ngenak. Duk hiri situ, duk titi atau duk kerak tu dah kaki sebelah kau tu kan tak leh lagu tu. Zalim lagu tu. Lepas tu tamu-tamu duk seksa orang pula. Ni dah Tuhan marah benar. Innallaha la yu'adzibu man yu'adzibun nasa fid dunya. Allah Subhanahu taala dia tu selalu nak seksa. Segera nak seksa orang yang duk seksa orang dalam dunia. Nyanyo kok orang duk piak duk gapo. Seksa tak ada kadipo lah. Seperti tahan di negeri-negeri di Syria di gapo tu kan. Duk igat ai kapun duk gapo duk seksa duk hirih duk tojong duk gapo la ilaha illallah seksa nyanyo ke dia. Dia tu manusia, binatang lagi tak leh. Nampak tu? Maka apatah lagi kalau lah manusia. Ni makna kata Allah SWT marah benar lah. Ini ayat wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ayat dalam surah Al-An'am 54 pula.
Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala kataba. Apa kataba? Telah. Dah. Telah. Kataba di sini makna tu wajibah. Allah mewajibkan ke atas diri dia rahmah. Nampak tu? Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Supaya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, kutiba alaikumul qital di fardu. Ini mana Allah memfardukan ke atas diri dia. Mewajibkan ke atas diri dia. Ar-rahmah. Sifat rahmat ni wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Lagi pula dalam surah Al-An'am juga ayat 13. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Ni banyak ayat Quran yang Tuhan ayat tadi ni mengata tidak terasing, tidak terpisah, tidak terbecek daripada sifat rahmat. Lepas tu kita mengaji dakwah lagi kan? Mengaji di mana? Start ayat Quran tu Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah. Ar-Rahman. Yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, yang Maha Mengasihani. Tengoklah dalam siri pertama Ustaz duk hurai buku Ar-Rahman, Ar-Rahim. Geno tu hai guna Ar-Rahman. Ar-Rahman ni luah kena habis. Oi kafir pun kena, natai pun kena, tapi Ar-Rahim khas bagi mukminin. Masya-Allah, masya-Allah. Ni banyaklah. Dah, ini di antara ayat-ayat yang memberi bukti katanya Allah Subhanahu wa taala ini sangat rahmat. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mai tengok pula melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, hadis sahih radhiyallahu hadis sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala." Kita ambil hadis ni dulu. Inna Allah Ta'ala khalaqa ar-rahmah yawma khalaqaha 100 rahmah fa amsaka 'indahu 99 rahmah wa arsala fi khalqihi kulluhum rahmatan wahidah falau ya'lamu al-kafiru bi kulli alladhi 'inda Allah min ar-rahmah lam yay'as min al-jannah walau ya'lamu al-mu'min billadhi 'inda Allah min al-'adhab lam ya'man min an-nar. Makna apa sini? Inna Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan, dia khalaqa, dia menciptakan rahmat, dia buat rahmat pada hari yang dia buat tu 100 rahmat. Yauma khalaqaha 100 rahmah. Pada hari yang dia buat tu 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala dia buat. Maka Allah Subhanahu wa taala pergi taruh di sisi dia 99 rahmat. Dan dia hantar ke dalam dunia ni kepada makhluknya 1 rahmat semua. 1 rahmat dan untuk semua. Allahu Akbar. Kita duduk dalam dunia ni duduk kena rahmat Allah soy baru ni. Ada lagi 99 lagi. La ilaha illallah. Tuhan sipai dengan dia 99. Setahun ni pun kita pun rasa rasa habis cakap dah kita tahun ni. Banyak lah. Jadi Tuhan buat 100 rahmat. 99 Tuhan apa? Tuhan sipai di sisi dia. 1 rahmat Tuhan bagi pada makhluk dia dalam dunia ni. Sekiranya orang kafir tahu kata ada lagi 99 rahmat di sisi dia, di sisi Allah Subhanahu wa taala, nanti dia tak ada putus asa nak klik mari. Nak klik mari masuk Islam semula. Dia tahu dah, dia tak putus asa katanya ada syurga tunggu dia. Kalau dia tahulah kata ada lagi 99 di sisi Allah. Ia tak apa, dia tak putus asa. Maka dia boleh klik haludah. Nampak tu? Kalau dia tahu kata ada lagi 99 di sisi Allah. Maka dia akan klik kalau dia tahu. Apa saya tak tahu tu? Begitu juga. Kalaulah orang mukmin tahu kata tahu kata
Tuhan cadai seksa yang banyak, seksa yang berat, seksa yang takut, seksa yang menggerungkan, seksa yang pedih. Kalau mukmin tahu kata Tuhan cadai, cadai seksa yang sangat berat, sangat pedih, nanti dia tu akan rasa takut daripada api neraka. Akan rasa diri dia ni, aku ni tak selamat lah daripada api neraka. Bahasanya mukmin pun terlupa juga pada Tuhan. Jadi mukmin dia pasal tu tak apa. Dia masuk Islam dah, orang mukmin ni. Dia beriman dah tapi malah. Dia malah nak buat, dia malah nak tu, nak ni, dia pergi lakukan satu persatu maksiat. Pergi curi. Dia lakukan satu maksiat. Pergi main reba. Dia lakukan satu maksiat. Dia pergi zina. Lepas tu, dia lakukan satu maksiat, dia tu makan risuah. Dia buat dosa, buat apa. Kalau dia tahu, yakin, molek kata Tuhan cadai tu, dosa-dosa yang manusia nak buat ni, Tuhan cadai neraka, Tuhan cadai apa. Nanti dia akan rasa dia tak selamat, dia akan jurus semua. Kafir pun sepatu juga. Kalau dia tahu ada lagi 99 nikmat, 99 rahmat yang Tuhan cadai, nanti dia tak putus asa. Lah ni kafir dah putus asa dah ni. Tak tahu Tuhan mana. Tengok orang kafir lah ni. Habis tu, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama ya. Nak tanya tu, orang Buddha ke semua orang Hindu? Ke semua orang berhala Hindu ke semua? Orang Hindu ke semua orang berhala Cina ke semua? Tu lah ya, semua berhala belaka. Bahkan dia tu kesian belah pada dia. Mari dia minta kita, pada dia panggil tok panggil tok guru ke semaya rumah dia kata, "Kahai Allah kum krong yo." Mana tahu ia cari Tuhan tak temu lagi ni. Mudah putus asa. Sampai ustaz yang ada kata, bomo di romban ni gapo. Dia tahu dah tak ada mana orang Islam, dia mana bukan orang Islam. Kalaulah orang Islam, dia bawa orang sakit mari hospital. Bomo duk gaduh dah, duk itu dah. Panggil termasuk cukcen dah apa nama mati. Tengah-tengah duk buat tu. Oh ya, pada orang. Kho kham. Kho sedang kham sia cai tu. Ayo. Mati dah. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada atau nak pergi tekok bawa modok. Cekak tekok. Mung lama mung kocok ubat tak kena. Mung lama kau tu ni. Orang Islam ada. Ya ada Tuhan. Tetapi bukan kalau bukan Islam. Aku cak fong, aku cak. Mung lama kau tu kau ni hama kurui tak ada. Mung wak hina padaku kau tu kau ni kan. Ni bawa sendiri doyak. Fafak khijah sendiri doyak. Kalau orang Islam ni senang kata tak ada nak ambil kadi dan nak gapo. Ia pun nak cuai sud. Apa kata? Kurang sama. Tapi tak boleh juga. Tak apa. Orang Islam ada Tuhan. Painai ya. Oh, ya mati. Senang sebaiklah. Orang main ambil. Tak apa. Ada kena kacap banyak. Lepas tu nanti nak cadai nak gapo. Kalau bukan orang Islam. Alawak nak gocoh, nak gapo, nak goning. Nak hadu, nak gapo. Nak panggil tak. Kena suk dulu kau tu kau ni. Mana tahu nak kena apa, kena pesak mayak lu, kena macam mana belah dak kena ke kau tu kau ni. Ni orang kata kita ni orang Islam alhamdulillah. Jadi kena Allah Subhanahu Wa Taala sebab itulah. Ya gimana? Ila rahmatillah. Ya kelik pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sini daripada duk sakit, duk adu. Duk nak berak, tak boleh nak makan nasi, tak boleh nak gapo. Susahnya orang jaga, susahnya orang nunggu apa nama tu. Ni mana kata kalau mukmin dia tahu kata Tuhan cadai seksa yang sangat banyak bagi orang itu, nanti dia tu pakak semaya tak beradu fafak kita ni. Tapi ada tak semaya tak segala pada wasa pun selamat dia wasa kata plot pai lah kau tu kau ni. Ni orang Islam, orang kafir tak ni tak kenal, tak tahu kata di sisi Allah tu ada 99 lagi tu ada cadai.
Kalau tahu sungguh, ia tak putus asa, ia masuk Islam dah. Saudara dikasihi. Lagi pula, satu hadis lagi diriwayatkan oleh Muslim. Inna Allah Ta'ala khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal arda mi'ata rahmah. Kullu rahmatin tibaqun ma baina as-sama'i wal ard. Faja'ala minha fil ardi rahmah. Fiha ta'atufu al-walidatu ala waladiha. والوحش والطير بعضها على بعض وأخر 99 فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. الله أكبر. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. Hei orang-orang yang tak kenal Allah lagi, keliklah pada Allah. Tuhan duk cadar 99 di hari kiamat esok. Tuhan cakap nak tolong cakap orang mukmin. Nah, nampak tu? Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal ard mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa? Rahmah. Menciptakan 100 rahmat pada hari yang mana dia menjadikan langit dan bumi. Pada hari itulah. Hari yang Tuhan menjadikan langit dan bumi, Tuhan menjadikan rahmat 100 rahmat. Kullu rahmatin, tiap-tiap rahmat. Satu, mana tak besar dia satu rahmat tu di antara langit dan bumi. Ma baina as-sama'i wal ard. Luahnya rahmat Allah SWT satu. Ini 100. Satu rahmat, tiap-tiap rahmat. Luah dia setara mana? Antara langit dan bumi. Kita ni tengok langit, siapa dah rugi. Tapi rahmat Allah ni langit bumi. Kita duduk mana tak boleh. Maknanya kita tak kenal mana rahmat Allah. Ni maknanya kita tak faham, kita tak tahu, kita tak kenal Allah lagi ni. Tuhan buat 100 rahmat pada masa yang Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tiap-tiap rahmat ni luah dia, luah langit bumi, antara langit dan bumi. Luah tak? Bumi ni habis cekak dah kita. Boleh serai tu pasal kaya dah. Ada rumah besar atas dunia ni masa kena dah. Ada kereta ke mahal masa kena dah. Hei, hak tu gapo. Sama-sama gapo. Tak sama-sama dengan, tak siapa sama saya nyamuk lagi sisi Allah. Tapi nak kata rahmat, satu rahmat ni seluah bumi dan langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Faja'ala minha fil ardi rahmat. Tuhan menjadikan atas muka bumi ni satu rahmat saja. Maka dengan satu rahmat itulah ibu kasih kesia belah kepada anak dia. Mak pergi anak tak sewi kena nyamuk. Mak dah jaga malai tak sewi anak remeh. Mak pergi jaga mupita tak sewi anak tu. Mak kesia belah. Dah mak jang tak makan we anak makan. Mak jang dah tak tidur we anak tidur. Mak jang remeh kalau anak remeh. Nah, mak hak tu kasih tu. Satu baru. Dengan sebab satu tu lah mak tu nyanyo kesia belah pada anak dia. Anak masuk gok. Dah, pak suruh boh legok. Hatta masuk legok hajar dia. Widuk besar legok tu. Buat apa? Tak kerti. Duk kodok curi, kodok ngisak, kodok apa. Mak yangilah. Pak pia hak dah kena tibuk. Pia dah kena tapa. Mak ni hak dah kena tapa. Pia. Anak tapa mak. Mak saya situ anak. Pak ni. Bagi saya. Pak anak kau tu. Perak kait. Tak apa tu. Tak ada rumah. Mak ni duduk dengan anak. Duduk gapai royak kecil. Paya gapo. Dah salah lah. Sungguh tahu dah salah tak anak. Duduk anak isak debu. Anak gapo nama. Tapi saya anakku. Dia tak sampai hati nak tahu anak dah legok lepa. Pak ni mudah-mudah. Serabut. Tak apa. Mun tak ada beranak. Dah. Mun tak ada payah gapo ni. Pandai duit je. Dah. Tapi mak ni. Jang. Dah. Wi tengok. Menatai. Supaya menatai. Setara tengok tak. Menatai dalam sadakan di apa. Anak kije turun le ai nak lakoh. Mak turun lakeh. Bawa anak turun sampai setengah sungai, boyo mari. Boyo besar mari aduh. Mak dapat boyo. Mak dah gi apa? Gi lete ale boyo tu. Tak sewi boyo make anak dia. Wi kekoh dia dulu, wi make dia dulu. Ni tak terrahmat. Ibu. La ilaha illallah. Banyak ibu kita ni rahmat pada anak. Buat apa? Masuk satu rahmat hak Allah bagi tu ya. Rahmat setara tu dah.
Begitu juga wal wahsyu wat tayru ba'daha ala ba'din, dan binatang buah. Singa dengan singa, singa dengan anak dia, rimau dengan anak dia, kucing dengan anak dia. Nah, burung dengan anak dia, bakak kesia, bakak rahmat, bakak apa, jang mati, jang belawai, jang. Nah, tengok kita tanya. Arnak tu kan. Arnak bukan makan daging. Arnak ni apa? Arnak dia tu makan upuk. Tapi bila ular mari nak apa, mari nak itu anak dia, yo jang kikir ular, jang apa nama? Belalah yo ada kena. Asal anak selamat. Ni maknanya antara rahmat. Rahmat siapa? Rahmat. Tu baik dalam salah kadi. Dah kita tengok belakang dah. Singa atau rimau ketekan mok kero, mok beruk. Atau beruk tin tu. Gi makan dah gi tekan. Beruk tino tu naik pakai kayu. Duk makan, anak duk di belakang. Anak beruk duk di belakang. Halo ya. Mok mapuh dah. Duk makan mok. Lepas tu gi mari. Anak ni nak kena. Nak makan anak beruk dak. Wipek. Gima tino tu wipek kepada anak beruk ni. Gi mari. Nah, gima ni duk pera anak beruk ni. Ni siapa hajar rahmat ni? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi dengan satu rahmat tu capuk atas muka bumi. Mok kesia. Ramai rahmat tu mok kesia pada anak, binatang kesia pada anak dia, binatang sama binatang pakat-pakat kesia. Nah, sia belah lagi mari. Nah, dan Tuhan melewatkan tangguh 99 rahmat di sisi dia untuk nak guna kau rahmat ni bila? Pada hari kiamat, cukup 100 halu dah. Allahu Akbar. Atau di hari kiamat ni teruk lagi. Di hari kiamat ni, kasar lagi. Di hari kiamat ni dahsyat lagi. Tuhan nak guna 99 ni. Alhamdulillah kita orang Islam. Alhamdulillah kita orang ngaji. Alhamdulillah kita boleh kenal Allah. Nah, kita tahu Allah, kita kenal Allah, hakikat dunia ni tak ada gapo. Rahmat Allah ni mahal luas. Patutlah kita tak ada putus asa. Nah, dan kita tak ada putus asa sikit abuk. Oi kafir lagi Tuhan. Dah panggil Tuhan duk wi kaya, duk wi makan, duk wi seni, duk wi gapo. Pahal Islam. Tuhan tak sewi. Duk diso ya. Tanya rajin tak? Kalau malah, oi kafir rajin. Tuhan wi kat kafir. Kalau Islam rajin lagi, Tuhan wi kat Islam. Ni dak orang Islam malah kau duk asah kaki. Kau duk asah siku di kedai kopi, lepas tu nak wi kaya. Nak wi seni, nak wi gapo. Nah, cuduk hijau sepengah Cina. Cina tu, dia tak ada Tuhan. Dia semua berhala dia ke apa-apa tu. Dia yakin tu, dia duk boleh tu. Siapa wi? Berhala dia tu. Dak li. Dia duk wi dia, hapi ada wi dia tu. Tuhan wi kerana dia rajin. Rajin ni fitrah. Patutlah wi rajin kata kita. Wi rajin kacah. Kalau ayah ni kacah-kacah, temu ngak ulak bidar, temu kau tu, temu butir tu, kacah-kacah, mana kacah-kacah mana tu. Cari-carilah. Cari rezeki halal. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Wi rajin sekarang. Nah, jangan duk tepak orang atas pun malah. Kerja payah lah ni. Kerja apa payah? Kamu yang payah. Nah, kerja benar-benar orang duk buka semak buat getok. Payah getok oleh. Bukan suruh usung getok. Nah, suruh ikat besi juga bernama orang nak gaji. Apa tak boleh ngapa panah apa. Duk dia situ. Suruh motang. Suruh nebang. Apa nak apa? Nak apa? Nak kerja tanakan. Nah, seni kan mak kerja tanakan seni. Nak ui siapa situ bukan mudah. Lepas tu antara pula kalau setanakan tu tak ada rebo ada gapo. Dosa pula. Lepas tu kan ni pak kerja ke apa? Belah tu saja. Ikut demo. Nah, ya ada ikut situ. Payah kerja lo ni. Mai, saya nak upah kau seming. Saya nak buat kaki lima. Gitu tak boleh dengan seming. Gitu halau hai kata. Gapo boleh. Nah, dia nak seni. Lepas tu minta dekah. Minta. Dah. Apalah ni pula orang duk bagi pula. Dah.
Kolak kering, kolak apa. Kodok itu harga tu dah habis tu habis. Dah, misal lah kita kata, usaha sikit lah. Dah. Burung lagi tak ada duk ada karacakan, duk kenyai, duk gemuk penamuk. Burung duk pergi mari. Sebab apa? Dia tawakal kepada Allah haqqat tawakkul. Dah serta dengan dia tubah. Lau tawakkaltum, sekiranya kamu tawakal pada Allah, sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Nanti Tuhan rezeki pada kamu seperti mana dia rezeki burung tu. Apa tu? Yaruhu khimasa wa yaghdu bitana. Mana kata? Yogi cari. Yogi di keadaan perut kosong. Ya kelik mari dengan perut bucik. Kita boleh tu. Kena hijau, kena gapo. Piyo gebe, rengan tua. Piyo ge semaya, rengan tua. 5 waktu. Oh, wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruhlah ahli keluarga kamu dengan semaya. Nah, la nas'aluka rizqa. Tuhan tak tanya di rezeki. Nak boleh macam mana, nak mana, nak gapo. Nahnu narzuquka. Kami nak beri rezeki pada kamu. Beri kemah kita dengan Tuhan. Rezeki murah kalau dah insya-Allah. Ya saudara dikasihi, ini di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, gambar atau hadis yang cakap dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan sama pula pada siri yang akan datang. Semoga mendapatkan satu kata benar yang baik daripada pengajian kita ni, kita faham dan kita seni dan kita sedap duduk ada muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa kita pada sampai pada penghujungnya, kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.